أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita dan memberi taufik untuk kita berada sama-sama pada malam ini membaca daripada kitab Fatih Faridatil Faraid, mana kita berhenti pada berkaitan sifat kesempurnaan kali ikutnya kan. Jadi ada permintaan lah untuk kita ulang balik dan kita revise balik. Kita cuba fahamkan balik perbincangan berkaitan dengan dalil ni. Okey. Jadi pada perbincangan itu pengarang rahimahullah berkata, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Khilaf ulama pada muqallid. Jadi perbincangan tentang akidah ini, kenapa ulama bincang tentang muqallid? Muqallid itu siapa? Orang yang beriktikad dengan iktikad yang betul dan teguh, tapi tidak ada dalil. Dia hanya pegang kemah-keming tanpa ada dalil, tapi kerana ikut-ikut. Jadi perkara ini perkara yang tercela lah dalam ilmu akidah. Kerana akidah kita tidak wajar kita bina atas semata-mata ikut orang. Sebab akidah ni ialah kita nak pegang sendiri dan kita tak akan rasa aman, tidak akan selamat satu hari bahawa boleh jadi kita akan akidah kita itu akan jadi gugur kerana sebab kita tidak yakin. Kerana sebagaimana disebut, id kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Id kullu man qallada fi tauhid. Kerana setiap orang yang bertaklid dalam ilmu tauhid, imanuhu lam yakhlu min tardid. Keimanannya tidak sunyi daripada datang keraguan. Memanglah hak belajar dah sekali pun, kalau mari benda-benda syubhah jadi ragu balik. Jadi ragu balik. Dengar kata gini, Tuhan ni boleh berlaku zalim, Tuhan ni boleh memukir janji. Dengar ni Tuhan ni boleh macam ni. Jadi kita tak kemah. Nampak? Kerana itu dalam masalah akidah ulama mengharamkan taklid. Hukumnya ialah haram. Haram bila mana haram? Bagi orang yang ada kemampuan untuk belajar dan boleh berfikir dengan elok, dengan betul, tiba-tiba dia tidak belajar. Sebab apa? Sebab kita akan tengok nanti bahawa keperluan dalil untuk dalil itu bukan benda yang nak dalil yang besar, dalil yang payah, bukan. Dalil yang mudah, dalil yang ringkas, dalil yang senang untuk faham. Jadi faham dulu bahawa kita sebagai mukallaf wajib beriman berdasarkan dalil. Al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalil. Mesti berpegang kita, pegang dengan akidah yang betul dengan berdasarkan dalil. Kalau tak berdasarkan dalil, kita dikira muqallid. Pandangan muktamad, iman orang taklid ni sah tak? Jawapannya sah. Cuma tengok berdosa tidak itu apabila dia mampu belajar, tak belajar, dia cuai, maka berdosa. Kalau dia tidak mampu belajar, orang yang contohnya dah usia lanjut dah, makna baru masuk Islam contohnya, kenal Islam, masuk pada Islam, Tuhan beri hidayat kepada dia, dia masuk Islam, nak belajar payah-payah, tak erti dah
Dia tahu, dia ikut je apa yang orang yang ajar kepada dia ilmu akidah, dia pegang sungguh-sungguh. Akidah dia sah. Dia nak belajar tak mampu, tidak berdosa. Tapi orang yang ada kemampuan untuk belajar, ada Allah Ta'ala beri kemahiran berfikir, tiba-tiba tak berfikir, tak belajar, orang ini berdosa. Okey, sekarang ni dia kata apa dalil yang wajib setiap mukallaf kena tahu. Maka dalil ini dibahagikan kepada dua, dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil ijmali, dalil tafsili. Kata pengarang, dikehendakkan dengan dalil yang mesti kita mengetahui ialah dalil ijmali dua. Apa dia? Iaitu dalil pendek yang empunyanya lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pernyataan orang yang datang menanya kepadanya. Dia dalil ijmali, dalil yang mudah-mudah ringkas. Yang mana orang yang kalau ada orang mari tanya, dia tak boleh nak hurai panjang. Tak boleh nak menghuraikan yang payah-payah, tak boleh. Seperti ditanya kepadanya, apa dalil atas ada Allah Ta'ala? Orang tanya, apa dalil ada Tuhan? Maka jawabnya, alam ini. Alam ni dalil dia. Makna alam ni takkan jadi sendiri. Jadi bukti bahawa ada Allah, iaitu pencipta alam ni, ialah adanya alam. Dan tidak kuasa jawab yang panjang lagi. Cerita terang juga panjang, terang terhurai lagi. Cuba hurai lagi kok. Cuba syarah sikit. Tak reti lah kita. Tak reti lah kita. Tak mandar nak susun. Tak reti nak hurai lebih-lebih. Hanya sekadar boleh pegang untuk diri sendiri. Nak hurai lebih-lebih tak boleh. Maka orang ini sudah dinamakan orang yang mengetahui dah. Orang ni orang panggil orang makrifat dah. Nampak tak? Orang yang telah makrifat, dia dah ada dalil ijmali. Cukup dah. Ni tak berdosa dah ni. Tidak, dia berdosa dah sebab dia telah mengetahui dalil. Dan tidak dinamakan muqallid lagi. Orang tak panggil muqallid dah. Orang tidak panggil muqallid dah. Okey. Jelas ni? Dalil tafsili pula. Jadi dalil ijmali ni semua orang kena. Wajib semua orang mengetahui akidah-akidah Islam berdasarkan dalil. Dalil mana? Dalil ijmali tadi. Itu wajib atas setiap seorang. Dalil tafsili, iaitu dalil yang panjang, yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalan. Lawan kepada ijmali, dipanggil kot dalil jumli, samalah. Tafsili, iaitu tafsili. Tafsili ni makna yang detail, yang menghurai, yang panjang-panjang. Dalil yang detail, yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalan. Yang orang yang ada dalil tafsili ni boleh jawab soalan. Dia boleh hurai lagi. Apa dalil alam ini jadi bukti kewujudan Allah? Kerana alam ini mustahil dia ada sendiri. Mustahil dia ada sendiri. Kerana kewujudan alam ini didahului oleh ketiadaan. Buktinya bahawa alam ini berubah-ubah. Berubah-ubah itu ialah tanda baharu. Maka yang baharu itu, wujudnya itu didahului oleh tiada. Dari kerana itu, nak keadanya benda yang baharu ni mesti diadakan dari tak ada jadi ada. Dan mustahil dia mampu mengadakan diri sendiri. Pastilah ada sesuatu yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah. Jadi hurai, boleh terang. Yang payah-payah, menjawab sekalian soalan yang payah-payah yang datang menanya. Jawab soalan yang payah-payah yang datang menanya. Dan memusing kepadanya. Seperti kandungan lagi akan datang. Lagi seperti mana kandungan, iaitu apa yang akan dihuraikan dalam kitab ni nantilah. Memusing kepadanya. Pusing balik jawab syubhah. Nampak tak? Dia balas balik syubhah. Ra'. Itu ra'.
menolak dan merak balik syubhah keraguan. Kalau orang kata kalau gini gua ni, kalau gini dia boleh rak. Dia boleh menolak dan juga boleh menjawab hujah. Okey. Jelas Okey. Kemudian kita masuk hari ini pada sifat kesempurnaan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kesempurnaan, dalam kurungan yakni sifat ketinggian, yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Mula-mula pengarang memberikan pernyataan Allah, wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib dengan maksud apa ni? Bukan makna Tuhan tu wajib, ada yang mewajibkan dia, kita mewajibkan Tuhan. Bukan. Kita ingat dah dulu, perbincangan kita ialah hukum akal. Bila kata wajib, apa maksud? Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima Tuhan tak ada sifat-sifat kesempurnaan. Gitu. Jadi mesti dan akan memutuskan bahawa memang Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ni kalau kita tak betul faham perbezaan hukum akal, hukum adat, hukum syarak, memang jadi keliru. Tak usahkan orang awam hok mengaji dah pun boleh jadi keliru. Dia jadi keliru. Mari syubhah tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab kita tak faham betul-betul, tak letak betul-betul pemisah antara ketiga-tiga hukum tersebut. Okey. Jadi wajib bagi sekalian, bagi Allah sekalian sifat kesempurnaan, sifat ketinggian, sifat keagungan, sifat jalal, azamah, yang patut dengan zatnya yang maha tinggi, yang sesuai dengan zat Allah yang maha tinggi. Kena ada tu sifat kesempurnaan yang sesuai dengan zat Tuhan. Ada sifat sempurna tak sesuai kepada Tuhan, sempurna pada kita, tapi bukan sifat kesempurnaan Tuhan. Orang ada anak, nikah ada anak, sempurna tak? Sempurna. Orang nikah tak ada anak, tak sempurna. Dan Tuhan? Boleh kita nak kira itu? Tak boleh. Nampak? Sebab itu sifat kesempurnaan yang layak dengan Tuhan. Yang layak dengan Tuhan. Nisbah makhluk, dia ada sifat kesempurnaan dia. Manusia kalau tangan sempurna tak? Tangan sebelah je. Tak sempurna. Dia kena nak dua belah. Dah Tuhan berapa tangan? Tak ada kudung. Nampak tak? Nampak. Dah tak ada. Dua pun tak, pun tak. Hak tu kata jangan kita pandang benda mudah. Dah kalau tak ada tangan, tak sempurna. Buat contoh, manusia kalau tak ada tangan, sempurna tak? Tak sempurna. Kalau ada pun tak sempurna. Jadi Tuhan, itu apabila otak ini memikirkan Allah macam makhluk, jadi gitu, dia akan akhirnya bawa kepada konklusi dan natijah yang tak betul pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh nak menisbahkan sesuatu ikut suka kita. Apatah lagi dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Tuhan itu, diterjemah bal yadahu, kedua tangan Tuhan. Betul ada dua tangan. Ambil tu. Nak jawab ke mana kita? Di waktu pilih ayat Quran. Ambil. Ni ayat Quran kata dua tangan. Dari ayat jawab, ayat Quran lain ada kata pula. Yadullah fawqa aydihim. Ya tu satu. Wa ma khalaqat mimma amilat aydina an'aman. Tu jamak pula. Mimma amilat aydina, apa yang kami kerjakan dengan aydina, tangan-tangan kami. Jamak dalam bahasa Arab menunjukkan kepada 3 dan lebih. Jadi ada lafaz yadun,
satu tangan, ada lafaz yadani, dua tangan, ada lafaz aidina jamak, tiga dan lebih. Dah nak kata Tuhan ada apa tangan? Dia kata kalau sekudung, kalau secacat, kalau tak ada timur. Orang timur tak ada kudung, dua tangan ada. Kalau tiga, hudung. Tu dia pun kata dua. Tengok. Dia telah memikirkan Allah dengan cara pemikiran macam mana rupa manusia. Salah dah daripada awal tu. Kan itulah penisbahan tangan dengan makna anggota mustahil. Mungkin lepas ni akan sebut bab mukhalafah. Bab mukhalafah, menyalahi Allah dengan segala makhluk. Ni sambil-sambil dia panggil istitrat. Sebut-sebut sambil-sambil. Nampak? Jadi menisbahkan Allah mempunyai juzuk-juzuk dan beranggota itu mustahil. Mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima. Dah akal boleh bayang, bayang lain. Bayang akal ini boleh membayangkan benda mustahil pun, benda tak berlaku boleh bayang. Akal boleh khayal. Allah Ta'ala beri kemampuan kepada akal ni mengkhayal benda-benda hak tak ada. Dia boleh khayal. Sebab tu orang buat cerita Tuhan ni ada bini, Tuhan ni duduk Tuhan gerik, boleh baloh pula. Ada Tuhan duduk atas langit, ada Tuhan duduk dalam air, ada Tuhan jaga ni, lepas tu sama-sama baloh. Sebab apa? Sebab akal memang dia boleh khayal, tapi tak betul. Jadi bukan akal yang tidak ditasawur akal, bukan makna akal mengkhayal, membayangkan, tapi akal memutuskan setelah meletakkan natijah, setelah dia letak kalau gini jadi guana, kalau gini jadi guana. Bila akal fikir tilik, akal menatijahkan mustahil. Sebab apa? Kalau berlaku akan bawa kepada begini. Akan bawa kepada berlakunya perkara-perkara yang mustahil yang banyak. Nampak? Dari kerana itu, sebab itu yang dimaksudkan sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Kena faham situ. Okay? Ni banyaklah akan jumpa perbincangan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Okay? Dan sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah jua. Okay. Jadi berapa sifat kesempurnaan Tuhan? Berapa? 20 ke 13? Kena faham molek. Berapa sifat kesempurnaan Tuhan? 20 ke 13? Bukan 20, bukan 13. Segala sifat kesempurnaan tu ialah milik Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada had. Dah tu 20, 13. Itu sifat-sifat wajib secara tafsili, secara detail. Secara detail ulama himpunkan daripada Quran dan hadis dan khulasahkan pada 13 atau 20 ni. 13 atau 20 ni. Tapi hakikatnya adakah menafikan sifat-sifat lain yang sempurna juga bagi Allah yang Tuhan isbatkan? Tidak. Sebab itu kena faham bahawa sifat 20 ni, sifat 13 ke yang kita akan sebut nanti ni ialah sebahagian daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dah berapa ngaji 13-20 kali itu dipanggil usul dan ibu pati kepada sifat-sifat lain. Sebab nak bilang sifat Tuhan tak terbilang kita. Nak menghinggakan sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga kita. Allah Ta'ala maha molek, maha agung, maha cantik, maha mulia, maha tinggi, maha besar, dah habis kita. Tak lewat kerja kita. Kalau nak bilang segala sifat kesempurnaan Tuhan tu, segala hak sifat-sifat kesempurnaan yang layak tu, semua hak Tuhan belaka. Tapi Allah tidak mewajibkan kita mengetahui sekaliannya. Sebab itu ada hak dia. Sifat yang wajib ni ulama bilang 20, 13 dan seumpamanya. Nampak? Sebab itu sifat kesempurnaan ini amat banyak. Kena faham tu. Sebab apa? Isu ni berlaku.
Orang tanya, mengaji sifat 20 apa? Nama Tuhan 99. Dah kenapa sifat 20? Dah mana pergi lagi berapa? 78. Bukan. 68. 68 pula. Apa ni? 99 tak 20 apa ni? Allahumma salli ala sayyidina. 79. 79. 79. Maknanya pergi 79 sifat ni. Apa bilang 20 aja? Nak jawab ni. Kalau kita dah tahu nak jawab aja. Tu juga. Sifat 20 tak? Okey. Kat mana beza? Maknanya untuk jawab soalan ni, kat mana bezanya? Nama Tuhan kan 99. Kenapa kita belajar sifat 20 je? Kita kata wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. 20 sifat. Dan mana lagi 79 lagi? Jawabnya gini. Kita dah sebut tadi bahawa 20 itu ialah dia punya parti induk. Dia punya parti dan induk. Ibu kepada sifat-sifat lain. Ummahatus sifat. Ibu kepada sifat-sifat lain. Macam mana? Kita perhatikan. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kudrat. Kita dalam sifat 20, yang antara sifat ma'ani kita belajar ialah wajib Allah bersifat dengan sifat kudrat. Okey, kita tengok nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Qadir. Kembali kepada kudrat. Tak? Kembali kepada kudrat kan? Al-Muhyi, yang menghidupkan. Menghidupkan dengan kudrat. Kembali pada kudrat. Al-Mumit, Allah Ta'ala yang mematikan. Allah Ta'ala mematikan dengan sifat mati. Dengan sifat kudrat dia. Dia mematikan makhluk ni dengan sifat kudrat. Ar-Razzaq, Allah Ta'ala memberi rezeki. Dengan apa? Sifat kudrat. Jadi kita lihat apa lagi? Al-Basitu, yang melapangkan kepada orang, rezeki orang. Al-Qabidu, yang menyempitkan rezeki. Dengan sifat apa? Sifat kudrat. Nampak tak? Bawah sifat kudrat tu banyak dah nama-nama Tuhan hok duduk dalam tu. Pengertian asma Allah tu banyak dah duduk bawah sifat kudrat tu. Jadi kerana itu ulama dia tak jadikan asas pada pengajian ni melihat kepada nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan tu kelebihan ya. Disuruh kita mengingat, disuruhkan kita baca dan meminta berdoa dengan nama Allah Ta'ala tu. Tapi pada nak memahamkan akidah, cukup dah 20 ni. Kerana 20 ni ibu dah kepada nampak tadi. Boleh nampak tak? Jadi bila mengaji sifat ni, bila kita baca asma Allah Husna, kalau kita perhati molek, dia akan masuk di bawah mana-mana sifat hak 20 ni. Nampak? Jadi jangan keliru orang kata mana 20 saja padahal nama Tuhan 99. Kita kabur kena ngaji lagi. Kena ngaji lagi. Kalau setara ni kena ngaji lagi. Cepat nak kata orang salah tu. Okay. Jelas ke? Pagi-pagi pagi tu buku tu 99. Boleh, bagus. Pagi tadi baru nama yang kenal baru. Nama yang kenal. Tak apa, boleh lah. Sebab nama-nama Allah ni kita memaham dari segi pengertian nama Allah pula. Sebab pada nama Allah ada pengertian sifat-sifat Allah. Jadi pada sifat-sifat itu kita tengok daripada khususiah nama ini merujuk kepada apa, bagaimana pengamalan dengan nama ini, macam mana Allah Ta'ala As-Sami' contohnya, Maha mendengar. Maka kita ni apa? Kita tahu Allah Ta'ala Maha mendengar, apa yang sepatutnya sebagai hamba kita menunaikan hak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu, tak ada masalah. Bukan kata salah, tak, betul. Cumanya macam mana hubungan dia dengan sifat 20 kita sebut dah tadi. Sifat 20 ni dipanggil ibu. Dia punya asas parti kepada
nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Okey. Maka wajib yang mana amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah. Jadi kita tak tahu semuanya. Bagi Allah Ta'ala tu segala sifat kesempurnaan. Bahkan nama sebenarnya, nama Allah Ta'ala sendiri kan 99 je. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ajar doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitab aw arsal aw ista'tharta bihi fil ilmi ghaibi 'indak fi ilmi al-ghaibi 'indak. Dia ada buat lafaz-lafaz dia tu. Antaranya dalam sebut dalam tu, Allahumma, ya Allah, aku memohon dengan setiap nama yang engkau namakan diri engkau, atau engkau turunkan kepada Rasul, utuskan Rasul, atau kamu letakkan dalam kitab-kitab kamu, awista'tharta bihi fil ilmi ghaibi 'indak, atau kamu menyimpankannya dalam ilmu rahsia, ilmu ghaib di sisi kamu. Mana ada di nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala simpan, Tuhan tak beritahu. Makna nama Allah Ta'ala boleh banyak daripada itu. Dan kenapa 99? 99 ni ada khususiah dalam hadis itu yang Nabi ajar, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengingat dan juga beramal dengannya, dia akan masuk syurga. Beriman dan memahamnya, dia akan masuk syurga. Itu fadilat 99. Tapi bukan menafikan di sana ada nama-nama lain. Contoh Hanan, ada yang Hanan, yang Manan. Itu tak ada nama 99. Tapi dinamakan, sebahagian ulama mengatakan daripada nama Allah juga. Okey. Tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah Ta'ala jua. Okey. Ada soalan ni kata, bagaimana untuk mematahkan hujah golongan-golongan tertentu yang menyatakan bahawa Allah itu duduk semayang di atas arasy kerana ia seakan-akan menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana untuk mematahkan hujah? Kita pertamanya, kalau kita dah ada i'tikad yang betul, yakin bahawa Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk, dan kita beriman dengan segala ayat Quran yang Tuhan turunkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman beristiwa, maka kita ambillah jalanan salaf yang tidak menterjemahkan istiwa itu dengan makna duduk. Istiwa tu istiwa yang layak, bukan dengan makna duduk, bukan makna bertempat, bukan bermakna ambil uang. Itulah jalanan salaf yang selamat. Tengoklah kepada nukilan ulama-ulama salaf, mereka apabila membincangkan ayat mutasyabihat, mereka sebut amiruha kama jaa. Lalu saja, baca dan lalu saja, tak perlu. Tafsiruha qiraatuha, tafsirannya ialah bacaannya. Makna mereka tidak masuk dalam pendetailan mengenai makna. Makna ayat secara keseluruhan faham, tapi makna khusus serah kepada Allah. Kerana kita tidak disuruh dan tidak dituntut untuk mengetahuinya itu. Jadi kita ambil jalan selamat, serah makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang meletakkan makna yang tidak betul, mereka inilah yang disebut wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang yang ada dalam hatinya terpesong, hatinya terpesong daripada hidayah dan landasan yang betul, dia akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, tujuan untuk mencari fitnah. Nak kata kita kena kata Tuhan tu duduk atas. Kalau dia tak duduk atas, tak dalam, tak bawah, tak tepi, dia tak ada. Duduk cara pasal Tuhan duduk mana pula. Padahal dalam akidah Nabi ajar kepada sahabat berpuluh-puluh tahun, ulama kita bawa pada itu. Adakah dalam perkara akidah ditanya, perlu tanya ke Tuhan tu di mana tempat? Orang kata ada hadis. Betul, tapi hadis tu satu kerana ada tujuan khusus dan ada
ada peristiwa khusus. Bukan Nabi nak kepada tanya soalan di mana Tuhan, tapi nak menentukan bahawa hamba yang dibawa datang tu beriman atau tidak. Katanya kerana hamba itu buta, hamba itu bisu. Maka dia menunjuk isyarat ke atas. Bukan makna Tuhan tu tepat. Buktinya, adakah dalam peristiwa lain Nabi suruh ajar sahabatnya Tuhan tu duduk mana? Tak ada diriwayatkan. Kena i'tikad Tuhan tu ada duduk bertempat macam mana? Tidak. Jadi pemahaman ayat istiwa dengan makna mengambil ruang dan bertempat itu yang salah daripada pemahaman yang golongan musyabbihah, orang yang mentashbihkan Allah dengan makhluk. Jadi kita nak patahkan hujah, sebenarnya tugas nak patah hujah tu tugas para ulama. Kalau kita dah yakin dengan akidah yang betul, kita peganglah betul-betul. Kalau kita di kalangan orang yang ahli, kita bacalah kalangan ulama, yang mana kita kena tahu hujah lawan dulu, baru kita tolak di manakah silap. Penafsirannya itu kat mana? Kebanyakannya kerana mereka lemah dalam ilmu lughah. Berlaku penafsiran itu kerana mereka ini lemah dalam ilmu lughah, ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab. Dia kata dah ni ambil kitab Arab pun, bahasa Arab yang kepahaman yang asli tulen tu, ulama kata dah lama dah pupuh di kalangan kurung awal, 5 kurung awal tu je. Dah, ataupun 3 kurung awal dah naik sikit lah, 5 kurung awal tu masih bahasa Arab yang dapat dipaham dengan pemahaman ulama-ulama ketika itu, dengan masih jernih lagi sebagaimana Quran diturunkan. Lepas tu bahasa Arab dah bercampur dah, kerana bercampur dengan golongan ajam. Jadi ketulinan dan dipanggil qarihah, kemampuan bahasa Arab tu dah sama dah dengan yang ada dengan ulama-ulama para sahabat, tabi'in dan yang pada zaman Nabi SAW. Okey. Maka wajib kita i'tiqad bagi begini jua. Maka wajib kita i'tiqad begini jua. Apa dia? Iaitu sekalian sifat kesempurnaan kesemuanya sifat Allah Ta'ala. Gini yang kata. Jadi hak mana kita kena i'tiqad tu? Kita kena i'tiqad sekalian sifat kesempurnaan sifat Allah. Sebaliknya, kesemua sifat kekurangan mustahil atas Allah Ta'ala. Bila begitu, hak lawan bagi tu, sifat kekurangan itu ialah mustahil atas Allah. Hak ni kena pegang betul-betul. Maka kita jangan buruk adab kita, lancar lidah kita, tidak beradab bila kita menisbahkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, Allah ni zalim ke, Allah ini mungkir janji ke, Allah ini apa-apalah, banyak lagi lah sifat-sifat itu. Walaupun pada penghuraiannya boleh diberi ertikan dengan pengertian yang bergiam-giam, tetapi penisbahan itu, penisbahan yang zahirnya menisbahkan sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena hati-hati jugalah, terutamanya mereka yang membincang perbincangan kalam ni. Bincang kalam, mungkin tuan-tuan, puan-puan yang hadir malam ni mungkin tak ikut lah. Tapi kalau yang mengikut tentang perbincangan di media sosial dan tu, di antara orang-orang yang meletakkan dirinya di kalangan orang yang membincangkan atau membicarakan ilmu kalam ni, bincang benda-benda gini yang kadang benda perkara itu mereka tidak sedar, mereka telah buruk adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, boleh faham hak ni yang dikata oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berilah kami keimanan seperti iman perempuan tua. Dia bila masuk ke kota khilafah Islam, kota besar. Jadi dia masuk tu, dia diarut oleh ramai murid-murid dia dan orang sambut dia. Dah imam besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, dia dapat mendatangkan 1001 dalil kewujudan Tuhan.
Dia menulis kitab dan membawa datang 1001 dalil kewujudan Allah Ta'ala. Hebat dia. Dia berjaya berdebat dengan para orang Kristian, orang agama sesat. Dia boleh mematahkan hujah mereka. Hebatlah. Maka ramai pengikut dia. Bila masuk ke dalam kota, orang sambut dia. Orang sambut dia, orang duduk keliling. Ada seorang perempuan tua, lalulah masuk dalam pasar, lalu kau tengok apa siapa mari ni, benda orang ramai kat ni, ada siapa ni, siapa awak diarak ni. Dia tanya, siapa, kenapa jadi begini? Dia kata itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana dapat bawa datang 1001 dalil kewujudan Tuhan. Nak kata banyak je lah. Jadi apa tu kata, afihi alfu syakkin hatta ya'tiya bi alfi dalil. Dia kata, kenapa perlu bawa datang 1001 dalil kewujudan Tuhan? Adakah dia mempunyai 1000 syok sampai dia perlu datangkan 1000 dalil? Tengok orang tua kadang-kadang dia kata, siapa apa kenapa 1001 dalil wujud Tuhan baru nak kena buat tu? Adakah dia mempunyai 1001 syok sampai perlu kedatangkan 1001 dalil? Saya mikir, padahal dia bukan syok, dia buat datang dalil tu sebagai orang lain boleh tahu bagaimana berhujah. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi bila sampai kita tu dengar suara tu kata, tengok keimanan. Walaupun perempuan ini bukan orang yang mahir ilmu kalam, bukan mana, tapi iman ni teguh-teguh, betul-betul teguh. Dia pun kata, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berilah aku keimanan teguhnya sebagaimana keimanan perempuan dua tadi. Bukan nak kata iman tak teguh, tak. Ulama besar takkan iman teguh, tapi nak khabar keimanan teguh ni tak mesti kepada orang-orang yang kita kata alim ulama ke, bahkan orang biasa pun kalau iman dia teguh iman dia. Kita tengok beberapa orang share beberapa video orang temu buat petani, orang jual tepi jalan dekat Mesir, dekat negara Arab. Peternak binatang kata, tanya apa khabar semua. Kata, macam mana rezeki? Alhamdulillah. Orang miskin, alhamdulillah, Tuhan beri banyak. Tengok, yakin dia. Dia yakin bahawa rezeki dia daripada Allah, walaupun nak susah. Kita bangun pagi, isar dah. Hari ni telur abidah dapur. Lauk abidah ni. Isar. Dia dalam keadaan hidup sempit dia, bersyukur lagi pada Tuhan, yakin tak ada masalah. Tak apalah, Allah Ta'ala akan beri rezeki. Tengok, keimanan tu kadang-kadang bukan ulama pun, orang-orang yang Allah Ta'ala, orang biasa ni, apabila mereka yakin betul pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keimanannya kadang lebih daripada orang yang berilmu. Orang berilmu ni pandai dia cakap je. Dia cakap je, pandai dia tahu. Tapi orang yang betul-betul keimanan tersemak dalam hati, tak ada perlu pada pandai cakap, tidak perlu kepada pandai berkalam, tetapi dia betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.